Saya dapat bertemu wajah dengan saudara-saudara yang telah bertanding mewakili Perikatan Nasional dalam PRU dan PRN yang lepas. Jadi saya rakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah di atas kejayaan saudara-saudara Lady Muhammad sekalian. Waktu saya turun membantu kempen dulu, kita dah kira macam-macam boleh menang begitu. Tapi terbukti hampir menang. Mungkin tertangguh sedikit dan menunggu masa saja bila ada PRN akan datang, insyaAllah kita boleh membentuk kerajaan negeri di bawah Perikatan Nasional. Tadi saya telah pun mendengar laporan tentang apa yang sedang dan perkara yang agak utama yang diberikan tumpuan di sana. Kita terima hakikat bahawa kita menjadi pembangkang yang orang kata responsible, yang berwibawa. Seperti juga kita buat keputusan di sini di Parlimen Malaysia, bila mana Tengku Hadi saya, kita buat keputusan itu tidak mau menyertai bersama kerajaan Madanon pada hari ini. Cuba bayangkan kalau kita bersama mereka pada hari ini. Jadi pasti ada isu dan masalah yang besar. Jadi keputusan pimpinan Perikatan Nasional tidak bersama dan kerajaan hari ini adalah satu keputusan yang tepat. Namun kita juga sedar bahawa bila mana kita buat keputusan begitu, cabaran yang kita hadapi adalah amat besar sekali. Lebih daripada mungkin jangkaan kami di peringkat awal. Kerana tak terfikirlah kerajaan Madanon ke apa yang ada pada negeri begitu. PL-nya agak luar tabi'i, yang tak kita jangka sama sekali. Namun begitu, lebih tinggi semangat kami di sini, dan saya nak juga menyatakan sini rasa bangga saya. Mungkin saya di Muhammad di peringkat negeri pun mengikuti perkembangan apa yang diungkap dan diucapkan oleh semua wakil-wakil Perikatan Nasional kita di Parlimen. Sebahagian yang ada di sinilah, Pendang, Kuala Kerau, Maran, Putrajaya, selain daripada Tuan Ibrahim, Datuk Saifuddin, sebahagian yang lain-lain tak saya sebut sini, agak begitu cergas menyuarakan dengan rasa tegas dan berani isu-isu pokok yang kita perjuangkan sebagai Perikatan Nasional. Perkara yang agak meluas, mencakupi semua perkara. Lebih elok lagi kerana di sini juga, bagaimana saudara tahu, kita telah bentuk sekretariat ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Kemudian kita bagikan mereka ikut portfolio. Dulu ada tak sebutkan sebagai kabinet bayangan, tapi portfolio pun saya fikir seolah-olah sudah terbentuk kabinet bayangan kita. Di sini pun ada mengetui kabinet bayangan kita, yang mana kita meneliti semua isu dan masalah yang dihadapi, yang harus kita suarakan dengan lantang di Parlimen. Dan saya fikir bukan kerana saya ketua kepada ahli Parlimen Perikatan Nasional, to be frank, saya fikir kita lebih berupaya daripada mereka di sebelah sana untuk menyuarakan isu-isu pokok yang harus diperjuangkan untuk rakyat. Jadi ini satu pengalaman baru. Lebih lagi kerana disebutkan di Pahang pun tak ada peruntukan. Di sini pusat pun tak ada peruntukan. Pernah juga disuarakan bagilah pada semua. Orang dia kata waktu PN tu tak bagi, dia lupa waktu Perikatan Nasional kita bagi. Zaman COVID, tak kira pembangkang atau kerajaan, semuanya kulluhum majma'in kita bagikan peruntukan dana yang sama, kerana yang menjadi masalah waktu itu dan sekarang juga ialah rakyat jelata. It's not just members of parliament, but the people. Dan kita utamakan rakyat. Tapi mereka hari ini tahu masalah negara masih banyak, rakyat masih menderita. Post-COVID ni agak lebih serius, proses pemulihan nampak belum nyata, lebih lagi terbeban dengan masalah inflasi, kos sara hidup, harga barang, berbagai-bagai isu yang besar. Jadi tak ada langsung ihsan. Kita bukan nak minta pertimbangan itu, ihsan pertimbangan yang agak bijaksana daripada pihak Perdana Menteri sebagai contoh untuk membagikan dan mengagihkan peruntukan. Ada juga disuarakan oleh timbalan Perdana Menteri, kata selesai Datuk Fadilah mengata kena buat permohonan. Tak payah buat permohonan, kalau nak bagi sajalah.
Pasal ini bukan untuk ahli parlimen, tapi untuk rakyat jelata. Jadi ini menjadi satu tekanan. Ada rakan saya kata, macam mana nak buat nasi, saya turun bawah susah. Kalau dah turun ke bawah tu jumpa rakyat, apa rakyat minta? Kita tak ada benda nak bagi. Adalah sedikit sebanyak, tapi tak sebanyak mana yang diharapkan dari mereka. Takkan kita boleh bina masjid, nak buat surau, nak baiki itu yang melibatkan kos yang agak besar. Tapi bagaimana yang Datuk Tuan Ibrahim sebutkan, saya amat bersetuju. While we are not in that position to solve the major problem, it is how we work with the people. Keupayaan kita untuk berhubung rapat dengan rakyat, respon kepada tuntutan mereka secara yang termampu, dan mungkin sebahagian besar tidak melibatkan kos-kos yang harus kita tanggung. Kerjasama kita dengan agensi dan kementerian-kementerian yang boleh membantu rakyat, ini pun satu cara yang boleh kita gunakan untuk meringankan bebanan yang ditanggung oleh rakyat jelata. Sama juga saya fikir di peringkat ADUN, di peringkat Negeri Pahang. Ada jabatan, ada agensi, ini semua terbuka luas yang boleh kita manfaatkan. Cara macam manalah. Saya tak fikir ada arahan yang menyeluruh mengatakan kalau pembangkang datang, jangan layan. Tapi kalau kita bawa orang susah yang perlu bukan kita yang minta duit. Takkan jabatan kebajikan ke, pertanian ke, perikanan ke dan sebagainya itu tak mampu untuk melayan kehendak mereka ini sedikit sebanyak, kalau tak banyak pun. Jadi oleh sebab itu dalam keadaan yang agak tercabar dan susah inilah, kita harus mencari langkah dan jalan untuk kita, orang kata, membantu keadaan rakyat. Saya fikir kita semua tahu bahawa apa yang dinanti-nantikan oleh rakyat selepas PRU lepas ni nampak tak tercapai. Macam cita-cita tu menjadi tinggal cita-cita dan impian, kerana kerajaan yang ada pada hari ini nampak macam tak tahu apa nak kata lah. Saya tak takut nak cakap. Orang kata sekarang susah nak cakap, nanti ada rekod kat sini, besok dipanggil oleh polis. Tak apa, panggil polis pun okey. SPRM dah panggil saya, dah charge saya pun sebab ini. Walaupun saya nak sebut, bukan saya nak pertahankan diri saya. Dah dekat hampir 50 tahun. Tuan-tuan tengok muka saya pun dah jemu kan. Dalam pentadbiran kerajaan, di semua jawatan, di semua kementerian, hampir semua lah. Menteri, timbalan menteri, menteri besar, timbalan Perdana Menteri. Saya tanya pegawai SPRM yang datang kepada saya, ada tak satu kes rekod sebelum ini yang tuan panggil saya? Ada orang laporkan saya rasuah? Tak ada. Salah guna kuasa? Tak ada. Kenapa saya dipanggil hari ini untuk tuduhan itu, sedangkan saya tidak melakukannya? Tapi peguam saya beritahu saya, ini untuk cerita sedikit lah. Dia kata, Tan Sri macam mana pun dia akan charge. Saya tak buat apa salah, dia akan charge. Betul juga pasal peguam lebih mahir. Pasal dia nak cari jalan dan sebab musabab untuk berbuat sesuatu seperti untuk membawa kesan kepada kita, kedudukan parti kita ataupun kedudukan kita dan sebagainya. Tapi ikut rekod yang terkini dalam kajian yang kita buat khusus untuk negeri Selangor saja, khusus untuk PRN ni, nampak tak terjejas. Lagi dia dera kita, lagi sokongan rakyat makin meningkat. Betul tak? Tengok di kawasan-kawasan kita, orang Melayu hampir dekat 80% yang setakat yang kita lihat pada hari ini sudah pun beralih sokongan. Masalah yang mereka hadapi dalam PHBN itu baguslah, itu masalah mereka, tapi faedah dan kesan padanya ialah membantu kita menguatkan kedudukan parti kita. Jadi bagi saya it's okay untuk sementara. Kita pun tak nak lama nak jadi pembangkang kan. Macam mana Pendang, berapa lama nak jadi pembangkang? Tak boleh tahan, bukan pasal tak mau jadi pembangkang. Pasal saya fikir kalau mereka tidak buat apa yang sewajarnya yang mereka janjikan dalam manifesto, reformasi dan sebagainya. Jadi rakyat pun dah rasa jemu. Dalam hanya 6 bulan dah rasa jemu. Tapi persoalan pokok kerana kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen yang penentunya ialah rakyat. Rakyat menerusi wakil rakyat. Kalau wakil rakyat yang duduk di sebelah sana sedar bahawa mereka sudah tidak berupaya untuk menyempurnakan kehendak ahli-ahli mereka di bawah sana sebagai rakyat jelata, sudah sampai masa mereka beralih haluan untuk menyokong Perikatan Nasional. Dan kalau kita dapat sokong mereka, kita berjaya membentuk kerajaan insya-Allah. Jadi saudara,
ringkas sajalah dalam keadaan kita yang agak sukar. Saya yakin Pahang ni permulaan dah cukup baik. It's just short of 5. Ya, sewajarnya patut hari itu kalau ikut kiraan awal sebelum kajian terbentuk yang kita bincang. Kita yang agak hampir besar sedikit ataupun kurang sedikit kalau tak silap saya. Kurang 1 waktu itu. Just short of 1. Kalau nak katakan lebih besar, ya, kita lebih 1. Bila kondangan kita lebih 1. Kalau waktu itu nawaitunya baik untuk bekerjasama dengan BN, kita sudah berupaya membentuk kerajaan yang besar, yang kukuh. Tapi malangnya ini berlaku di sana lah. Tuan-tuan orang Pahang lebih tahu kenapa begitu. Jadi inilah yang terjadi. So we don't, orang kata, lose hope. Jangan rasa kecewa. Ini satu permulaan yang cukup baik. Dan pasti dalam tempoh yang agak singkat ni kita usahakan mana yang terboleh di kawasan masing-masing, buat yang kuat dan kukuhkan ukhuwah yang sudah terjalin antara Bersatu, PAS dan Gerakan, walaupun Gerakan tak sebanyak mana. Ini satu bukti yang jelas. Kami pada Bersatu dan Tok Guru sebelah sana dengan Tuan Ibrahim satu hati. Sekarang ni apa yang kita sedang buat adalah persiapan untuk menghadapi pilihan raya di 6 buah negeri. Saya duk kira bukan ini agak sombong, tapi kiraan kasar tu Kelantan, Terengganu, Kedah tu dah done deal lah kata orang. InsyaAllah boleh menang dengan lebih cemerlang daripada yang lepas. Cuma rundingan kursi kita ni masih di peringkat akhir. Tuan Ibrahim dekat sini, kita nak minta disegerakan, dan kalau itu dah selesai, saya fikir tidak jadi masalah bagi kita. 3 buah negeri yang lain, Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, ini harapan kita. Dan kecenderungan pengundi-pengundi yang saya sebutkan tadi agak jelas dan nyata. Saya lihat di beberapa TikTok di mana pemimpin kita turun memberi ceramah yang terbaru itu di Tanjung Karang, mana tempat lagi, Sabak Bernam ke, Sungai Besar. Dia punya jumlah kehadiran agak luar biasa. Gelombang sudah ada. Jadi soal pokoknya bagaimana nak meningkatkan usaha kita dalam kempen. Saya ucap terima kasih. Tadi disebutkan rakan-rakan telah diberikan tiket tanggungjawab untuk menolong kawasan-kawasan yang tertentu yang telah ditetapkan. Saya harap ini akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang saya nak sebutkan. Sekali lagi terima kasih. Memang kami tak akan hadir. Ini kita bahas LKAN ni. Saya tak tahu, jangan penyakit ni akan melarat ke negeri Pahang ke negeri-negeri lain. Mana ada laporan Ketua Audit Negara yang dikata dibentang, dibahaskan? Saya fikir di negara Commonwealth tak ada. Malaysia sejak zaman merdeka sampai hari dah berapa banyak laporan Ketua Audit Negara dibentang, tapi tak pernah dibahas. Bukan makna tak pernah bahas tu biarkan begitu, soal rakyat tak diambil kira, kerana proses itu telah pun diaudit. Bila dah diaudit, macam di Pahang pun ada laporan Ketua Audit Negara untuk Pahang kan, dibentangkan, dan prosesnya lah ikut perlembagaan dibawa kepada yang di Tuan Agong, bawa pada yang Tuan Agong oleh Ketua Juru Audit Negara. Lepas tu Agong akan lihat, baca apa semua sekali, diperkenankan, barulah dibawa ke Parlimen untuk dibentang. Late, it's not to be debated. Tapi kalau dalam ucapan kita dalam Parlimen kan banyak kementerian, masa bajet nak bercakap menyentuh apa yang ada dalam laporan juru audit, kelemahan, ada rasuah, kes LCS, boleh, tak ada masalah. LCS pun ada dalam juga laporan juru audit, tapi bukanlah khusus pada hari ini 2 hari. Semalam hari ini nak bentang, dan dia menteri kata nak bahas, dan pun dibahas, dan menteri yang berkenaan yang tak ada berkenaan dengan soal itu akan jawab. Pasti nak jawab, takkan jawab lari daripada apa yang Ketua Juru Audit dah tulis kat situ. Dia dah kira dah, dipanggil semua KSU, dipanggil semua pegawai. Lepas tu baru dapat jawapan, lepas tu baru diberi nasihat, tindakan dan sebagainya. Dah cukup. Jadi sebab itu kami semalam buat keputusan, kita bukan tak sokong laporan, kita sokong. Terima tanpa bahas sajalah. Jadi kalau terima tanpa bahas, kalau dia nak bahas, bahas saja dia. Jadi kami berehat kat luar lah, minum kopi kat bilik ahli Parlimen kita nanti insyaAllah. Jadi itulah sedikit sebanyak. Saya ucap terima kasih sekali lagi kerana kita bertemu pada hari ini, dan kita doakan mudah-mudahan segala usaha dan perjuangan kita akan mendapat
keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala.